Surat An-Naba muka surat 583. Di mana? Oh, Qardawi ya. Surah Qardawi ya. Di masjid di masjid kita buatlah. Tak ada tu. Sekarang dah no. Dia pilih now ni. Okey. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita mula, bagi peringkat kita negeri Perlis, bagaimana tuan-tuan sudah maklum, mungkin ramai dengan kita mungkin tak berapa kenal seorang ulama besar dunia, iaitu Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, telah wafat. Kalau tuan-tuan duk keluar zakat tu, kebanyakan zaman terakhir ni fik zakat tu memang ambil daripada dia banyaklah. Mana fik zakat satu dunia ni, termasuk zakat cara pengiraan moden ni, memang dia rujukan dia itu adalah Dr. Yusuf Qardawi, seorang ulama Mesir tapi tinggal di kota, meninggal dalam kemarin ni. Di peringkat negeri Perlis ini, Tuanku Raja keluarkan berkeliling solat ghaib besok, jenazah ghaib. Tapi di sini saya tak ada, masjid tak tahulah buat ke tidak, tapi arahan buatlah. Cuma di sini Pak Naik kata dia akan imamkan di sini lepas Zuhur. Jadi tuan-tuan mai sinilah. Sembahyang jenazah ghaib. Niat macam biasa. Jenazah tak tahu duduk di mana, dah ke bumi dah. Dia menghadap kiblat. Sembahyang jenazah macam biasa, cuma niat dalam hati. Saya ajak aku sembahyang jenazah. Saya ajak aku menunjukkan solat jenazah ke atas jenazah yang tidak ada di depanku. Bukan begitulah. Niatlah hati saja solat jenazah. Niatlah hati bahasanya tuan-tuan sekalian solat jenazah ke atas ulama kita yang baru meninggal 2-3 hari ini, iaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Seluruh dunia sembahyang jenazah. Seluruh dunia. Ya, tak apa, tak apa. Yang penting kita tahu bahasanya kita solat tu jenazah. Jenazah yang mananya yang tak ada di tempat kita lah. Jadi tuan-tuan sekalian yang nak sembahyang jenazah gaib ni mai lepas Zuhur. Lepas Zuhur insya-Allah. Mailah bakat-bakat mai insya-Allah. Di sini sembahyang Zuhur. Jangan tak sembahyang Zuhur pula. Sembahyang Zuhur, lepas tu sembahyang jenazah. Saya tak ada esok, Kalang ada insya-Allah. Bakat mailah di sini di surau kita buat. Kita baca sama-sama dulu surah ini, surah Al-Naba, daripada ayat 31. Kita berhenti di situ hari itu. Lepas surat 583. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يملون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال صواب ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. صدق الله Inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang beriman dan mengerjakan amal soleh yang taat kepada Allah, mafazan kemenangan yaitu syurga. Jadi orang bertakwa akan dikurniakan Allah dengan syurga. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan syurga arduha luasnya terbentang sekalian langit dan bumi, disediakan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi syurga ini memang diciptakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Taala menyebutkan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafazan kemenangan, yakni syurga. Sebelum ini tuan-tuan dan sekalian, Allah Taala sebut ahli neraka. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, ayat 21. Sesungguhnya neraka jahanam itu menjadi tempat mengintai penjaga neraka bagi orang-orang yang derhaka. Ma'aban sebagai tempat kembali kepada mereka. Jadi lawan kepada orang derhaka itu orang bertakwa, iaitu orang yang taat pada Allah. Menderhaka yakni yang ingkar pada perintah Allah. Hadaiqa, kemudian Allah Taala memperincikan apa yang nikmat yang ada dalam syurga itu. Hadaiqa kata Allah iaitu kebun-kebun. Hadiqah jamak kepada hadiqah, hadaiq kebun-kebun, wa a'naba dan juga buah-buah anggur. Jadi bermacam dalam ayat-ayat lain Allah Taala sebut wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dalam syurga ni ada buah-buahan daripada yang dapat dipilih oleh mereka, yakni ahli-ahli syurga. Cuma di sini Allah Taala sebut satu saja buah, iaitu a'naban, buah anggur. Dalam hadis lain, ayat lain Allah Taala sebut bermacam-macam buah. Mungkin tuan-tuan tanya buah durian ada tak? Ada insya-Allah. Ada buah apa yang ahli syurga nak? Dan semua ada insya-Allah. Wa a'naban dan wa kawa'iba atraba. Dan gadis-gadis cantik yang sebaya. Mana umur sebaya. Mungkin orang puan tanya kat kami, Allah Ta'ala bagi apa? Di gadis ini adalah hurun ain. Hurun ain ini bidadari lah. Dan kalau dalam
surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala sebut wanita ahli syurga ni ada dua. Wanita-wanita yang di dunia yang beriman kepada Allah. Kemudian mereka itu dijadikan semula oleh Allah. Dan begitu juga dalam syurga ada bidadari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, wanita-wanita yang mukmin ini dia akan dikembalikan kepada suami-suami mereka. Dan bagi mereka, suami mereka lah yang paling, kurniaan Allah yang paling hebat bagi mereka. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi. Di sini dia ditulis khamr. Khamr ni adalah arak. Tapi arak dalam syurga tak sama dengan arak di dunia. Nama saja sama. Tapi dari segi arak di dunia ini penuh dengan kefasadan. Bila minum pening, muntah, kemudian nak terkencing. Itu orang minum arak ni umur pendek, umur tak lama. Ini maknanya dia mudarat. Tapi arak di akhirat ini, walaupun Allah sebut khamr. Khamr. Kalau khamr ni, mana di dunia ni orang terjemah arak lah. Tapi dia tidak sama di akhirat kerana di sana tidak mabuk. Dan di sana tidak dipanggil, tidak pening dan tidak muntah. Itu dipanggil, kata ulama dalam tafsir, arak di akhirat itu dibuang. Yang negatifnya tu, yang tak baiknya itu dikekalkan, hanya kenikmatan saja, dan kenikmatan itu pun dia lebih berganda-ganda. Dalam syurga Allah Ta'ala menyebutkan ada 4 sungai. Dalam syurga ni ada 4 batang sungai. Sungai air tawar, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Dan kemudian dalam syurga ni pula ada mata air. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala menyebutkan waqa'san. Di sini Allah Ta'ala sebut gelas-gelas yang penuh berisi, dihaqan yang penuh berisi dengan air yang diminum oleh ahli syurga. Dari segi sungai tadi ada 4 batang sungai dalam syurga. Dari segi mata air pula ada mata air kafura, ada mata air zanjabila, ataupun dipanggil juga dengan mata air salsabila, dan ada mata air tasnim, dan ada ma'an tahura. Dan ma'an tahura, sebagian mufassir berkata dia ni adalah mata air yang mula-mula sekali yang akan ditemui oleh ahli syurga. Masuk saja dalam syurga tu, di pintu syurga itu ada ma'an tahura, mata air ma'an tahura, iaitu air yang menyucikan. Minum saja hilang habis semua. Dia panggil apa? Hasad dengki pun semua. Sebab itu ahli syurga ni, dia duduk dalam syurga itu, di antara seorang dengan seorang tu martabat dia sangat beza, tinggi, tapi tak ada iri hati. Tidak ada iri hati. Semua akan rasa dialah yang paling betul. Dia akan redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Ma'an tahura. La yasma'una fiha, tidak mereka mendengar di dalamnya, yang di dalam syurga itu, laghwan, sebarang perkataan sia-sia. Wala kidaba, dan tidak pula perkataan dusta. Perkataan lara, batil, perkataan yang menyakitkan telinga, yang menyakitkan hati, semua tidak ada. Semua benar belaka. Bahkan illa qilan salaman salama, mana saling bertemu di antara ahli syurga, semuanya mengucapkan selamat, selamat. Jazaan min rabbika, sebagai balasan daripada Tuhan pencipta kamu. Ata'an hisaba, dengan ata'an, sebagai pemberian yang hisaban. Di sini dia terjemah hisaban yang banyak. Hisaban makna pemberian yang tak terhitung, tak pernah putus. Dia panggil pemberian tak pernah putus. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Dalam surah At-Tin, semua kita hafal. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dalam surah At-Tin Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami jadikan manusia ini seindah-indah kejadian. Jadi di dunia pun makna tengok pada binatang lain, makna kita lah yang paling elok, yang paling cantik. Thumma radadnahu asfala safilin.
Kemudian kami mengembalikan dia kepada yang rendah, daripada segala yang rendah. Ada dua tafsiran ulama. Iaitu apabila dia dihumban dalam neraka. Bila dia humban dalam neraka, maka segala keindahan, keelokan, segala kemuliaan di dunia itu dia akan jadi yang serendah daripada segala yang rendah bila masuk neraka. Dia dihina, diberi makan kotor-kotor dalam neraka, disiksa, dibelenggu, tangan, kaki. Kecuali yang tak disiksa, yang kekal indah, kekal mulia, iaitulah orang beriman dan beramal soleh. Mana mereka dikurniakan syurga oleh Allah, malah dalam syurga itu falahum ajrun ghairu mamnun. Allah Ta'ala akan beri balasan, pahala kepada mereka yang tidak pernah putus. Nak putus macam mana tuan-tuan sekalian? Dah duduk dalam syurga pun dah kekal selama-lamanya. Dan kekal selama-lama itu hasil daripada amalan ketika di dunia. Iman dia, amal soleh dia, semayang dia, itulah yang membawa dia masuk dalam syurga. Jadi tuan-tuan, kita duk buat hari ini di dunia ini supaya kita ni di akhirat dapat syurga dan kita akan dapat kenikmatan yang tanpa penghujung, tanpa putus. Itu satu tafsiran ulama. Satu tafsiran lagi, sesungguhnya kami menciptakan manusia seindah-indah kejadian, iaitu ketika muda. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan dia menjadi yang rendah daripada segala yang rendah, iaitu pada ketika tua. Orang Melayu kata bangka, tua bangka. Bila tua bangka ni, kalau maknanya tak biar ceritalah, kita sedia maklum dah. Bila kita dah nyanyuk, tuan-tuan sekalian, dah tak boleh itu, ini dan sebagainya, kadang-kadang orang cemui kat kita. Jadi mana tak nak buat macam mana, semua akan terima nasib yang sama. Akan terima nasib yang sama. Tapi Allah Ta'ala sebut illa alladhina amanu. Kecuali orang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal salih, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tak putus. Jadi walaupun bila kita dah nyanyuk, bukan kita lah, orang lah, kita tak maulah, mintalah lindung ya Allah ya Tuanku. Nah, dalam Quran Allah Ta'ala kata yuraddu ila arzalil umri. Ada di kalangan manusia ini yang mati ketika muda, kata Allah. Keadaan tua mati dah. Dan ada yang Allah Ta'ala lanjutkan usia dia sampai dia balik kepada usia dia panggil yang paling rendah, dia panggil. Usia nyanyuk tu lah. Dia balik jadi budak-budak. Dia panggil jadi budak-budak dan sekalian. Semua orang nak kena tolong. Tapi walaupun begitu, benar bila dah sampai usia tua, dia panggil nyanyuk, semayang pun tak boleh. Dah lupa nak niat pun, tak erti dah nak niat macam mana. Tapi kata Allah, Allah akan sambung pahala. Itu makna falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi katalah tuan-tuan sekalian, waktu sekarang ni kita maknanya kita dah masih sihat lagi, kita buatlah apa yang boleh. Semayang, puasa, baca Quran, sebuah sikit, sedekah dan sebagainya. Nanti bila tiba masa kita tak boleh buat apa-apa lagi dah tu, Allah Ta'ala tetap akan sambung pahala tu. Bagi tuan-tuan yang semayang sebagai contohnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Nanti bila nyanyuk nanti, dah tak boleh nak buat apa dah. Allah Ta'ala kata, tetap dia akan sambung pahala tu. Masuk waktu saja, pahala berjalan. Tapi tuan-tuan yang biasa kita panggil mengaji ni, kita kata tiap-tiap minggu, kita kata atau tempat lain pun tuan-tuan pergi juga, insya-Allah. Nanti bila kita dah tak boleh main nanti, bila masuk malam Rabu, contoh malam Khamis, tetap Allah Ta'ala akan tulis pahala tu. Macam kita main juga. Sampai kita mati. Bukan takat sampai mati. Sampai di sana. Sampai dalam kubur nanti. Allah Ta'ala akan sambung pahala. Jadi sebab itu, yang perkara-perkara yang lalu-lalu tu tak payah kira dah. Kalau duk kira pun buat apa. Kalau nak ambil balik dah. Ni hak saki-baki yang duk ada ke depan ni. Tak tahulah berapa lagi. Kita masih ada umur. Agak-agak tuan-tuan pun berapa lagi. Tak tahulah. Tak kira lah sehari ke, 2 hari ke, sebulan ke, 2 bulan ke. Kita buatlah. Apa yang kita boleh buat insya-Allah. Nanti kalau kita tak boleh buat itu, kita serah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbis samawati wal ardh. Sebagai balasan dari Tuhan pencipta kamu wahai Muhammad. Semua nikmat tadilah, nikmat syurga tadi ni adalah balasan daripada Allah yang menciptakan kita. Ata'an, balasan yang mana
yang sebanyak-banyaknya, hisaban yang tidak putus, yang tidak terhitung. Rabbis samawati wal ard. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, kita nak kira pahala Allah Ta'ala ni memang sangat hebat. Yang pertama sekali kita perhatilah kalau kita kata kita baca Quran. Walaupun kita tak baca, orang sembahyang ni dia tak baca, bila dia sembahyang saja, kukuk mana dia mesti akan baca Quran. Surah Fatihah, surah Quliyah, rakaat pertama, rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Kukuk mana tetap dia akan baca Quran. Quran ni satu huruf 10. Tuan-tuan balik kira tengok Fatihah ada berapa huruf. Cuba pombang tengok. Mula ada bismillah. Bismillah saja tu berapa bismillah? Palah. 17. Huruf bismillah. 17 ke 19? 17. Ada 170 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kemudian Nabi sebutlah hadis sedekah. Sedekah yang kecil itu Allah Ta'ala menerima dengan tangan kanan dia. Tali sedekah walaupun kecil, kata Nabi, ni dia panggil bahasa, kita berbahasa apa dia panggil apa? Bekal Allah Ta'ala tu ada tangan. Mana Allah Ta'ala ni bila sedekah ni dia akan terima dengan tangan kanan. Tangan kanan dia mana memberi gambaran bahawasanya kita ni kalau terima tangan kanan ni mana kita muliakan. Dan Allah Ta'ala akan tarbiyah sedekah itu. Allah Ta'ala akan macam mendidik dia panggil sedekah tu sampai menjadi sebesar bukit Uhud. Walaupun sedekah tu kecil, di sisi tu akan ditumbuhkan sehingga menjadi sebesar bukit Uhud. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, bersedekahlah. Tak kiralah sedekah kepada orang ke, sedekah kepada dia panggil hatta kita yang buat bendang ni tuan-tuan sekalian, bila ada burung-burung makan sebagainya, dalam hadis ni menyebutkan Allah Ta'ala akan bagi pahala sedekah dekat kita. Jadi sebab tu jangan marah. Bila burung cak makan ke apa ke, redalah, itu rezeki dia. Tapi kalau ada banyak sangat, halau lah. Tapi hak dah dia makan tu, Allah Ta'ala akan bagi pahala sedekah. Tuan-tuan yang belah kucing, bagi makan pun Allah Ta'ala akan bagi pahala sedekah. Hatta dalam hadis, Nabi cerita ada seorang yang dia bagi minum anjing, pun Allah Ta'ala bagi pahala dekat dia. Lalu, para sahabat pernah bertanya, Ya Rasulullah, takkan sampai begitu? Lalu Rasulullah menjawab, likulli kabidi ratbin sadaqah. Setiap pemberian kamu kepada makhluk yang bernyawa, maka Allah Ta'ala akan tulis sebagai sedekah. Di dunia tak nampak lagi, tapi bila kita mati nanti, kita akan nampak. Allah Ta'ala dia tak akan mensia-siakan, walaupun sedikit, walaupun kecil pemberian kita orang beriman dengan dia, Allah Ta'ala akan simpan, Allah Ta'ala akan gandakan sehingga akan dia menjadi yang panggil apa? Pahala yang banyak untuk kita di akhirat. Siapa Tuhan yang menjanjikan syurga itu? Kata Allah, iaitu Tuhan pencipta semesta langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan makhluk yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, yang bersifat dengan Maha Pengasih. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak pada makhluk mampu di akhirat nanti terhadapnya untuk bicara. Bila berada di akhirat nanti, berada di hadapan Allah, tak ada siapa yang nak boleh bercakap. Semuanya, tuan-tuan sekalian, dipanggil tunggu keputusan daripada Allah. Tapi ada yang dibenarkan bercakap. Ada. Maknanya mereka tidak mampu untuk bicara tanpa izin daripada Allah. Kalau di dunia ni Allah Ta'ala bagi keizinan. Kau nak cakap macam ni, kau nak cakap macam ni. Jadi manusia ini tuan-tuan sekalian pandai bercakap. Termasuk dalam masalah yang mengkritik agama Allah Ta'ala pun dia pandai juga. Tapi tak apalah, di akhirat nanti, pada saat berdiri di hadapan Allah Ta'ala nanti, baru dia akan rasa bahawasanya dia telah banyak melakukan kesilapan. Yauma yaqumur ruh, pada hari berdiri menghadap Allah, termasuk ruh, iaitu Jibril alaihissalam, wal malaikatu, dan sekalian malaikat pemberdiri menghadap Allah Ta'ala saffan, dalam keadaan berbaris. Dan sekalian manusia pula akan hadir ke mahsyar bersama dengan Nabi masing-masing. Kita ni, nanti kita yang beriman dengan Nabi ni, bila sampai di mahsyar nanti kita akan tengok
panji-panji. Setiap Rasulullah ni ada, setiap Nabi ni ada panji-panji. Dan panji-panji Nabi kita Muhammad SAW ialah liwa'ul hamd, panji-panji syukur, panji-panji alhamdu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni kira banyak sungguh dengan alhamdulillah ni, memang banyak sungguh lah. Dan kita umat Nabi Muhammad. Dan sembahyang alhamdulillah rabbil alamin. Bila makan baca bismillah, sehari habis makan alhamdulillah. Dan apa saja nikmat alhamdulillah. Memang itulah umat dia panggil. Umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bernama apa tuan sekalian? Muhammadin. Dan selain nama Muhammad ialah Ahmad. Ahmad. Jadi sebab apa Nabi Muhammad itu dinamakan Ahmadu? Ahmad itu ialah yang paling, sebagian rata-rata kita ni faham Ahmadu ialah yang terpuji. Tapi kata alim ulama, Ahmadu ini dia boleh dua makna. Dia isim afdal, tafdil, dengan makna paling. Paling terpuji dan juga paling memuji. Itu Nabi Muhammad. Dialah yang paling terpuji kerana dialah dari segi manusia ni yang paling baik, yang paling dia panggil sempurna dari segi manusia lah. Tidak adalah manusia yang sesempurna Rasulullah. Sebab itu dia layak dipuji. Tapi pada yang sama, dialah yang paling banyak muji Allah. Ahmadu. Dialah yang paling banyak muji Allah Ta'ala. Di sebab itu kita pun, umat dia ni umat yang diajar untuk sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah. Di akhirat nanti pun kita akan cari mana dia Rasulullah, mana Rasulullah. Dia ada panji-panji dia. Panji-panji itu bendera. Supaya kita nampak, oh di sana. Di sana Rasul kita di sana, iaitu liwa'ul hamdi. Panji-panji pujian kepada Allah Ta'ala. Tapi dan Rasulullah kata dia akan tiba dulu di mahsyar dan aku akan tunggu kamu di telaga aku, Al-Haud. Semua Nabi-Nabi Allah Ta'ala bagi telaga untuk dia bagi minum kepada umat masing-masing. Nabi kata ana faratukum. Farat ni apa makna dia? Farat iaitu orang yang mula-mula sampai bersiap-siap untuk menunggu orang lain. Orang Arab dulu dia ada seorang yang mana dia akan lepas pergi dulu. Lepas pergi dulu, orang ini akan sampai dulu di tempat yang dipanggil transit. Dialah tengok selamat semua, dialah siap perbekalan, dialah siap rombongan nak sampai. Dari Rasulullah kata, ana faratukum alal haud. Aku akan sampai dulu di al-haud, aku akan bersiap-siap untuk menunggu kamu. Dan aku akan panggil, Nabi akan panggil kita. Mai semua. Tapi kata Nabi, sayangnya ada di kalangan kamu ini apabila aku memanggil, dia dihalau. Bila dia nak mai, dia dihalau. Kamu tak boleh mai. Jauh. Lalu aku kata kepada malaikat, kenapa halau mereka umatku? Lalu malaikat kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak tahu apa yang berlaku selepas kematian kamu. Mana ada dipanggil orang Islam tapi dia tak mau ikut Rasulullah. Mana Nabi masih nak mengaku dia sebagai umat, tapi tak payahlah dia sendiri tak mengaku dia sebagai umat Rasulullah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena jagalah. Rasulullah kena selawat selalu, berselawat pada Nabi. Dan orang sembahyang ni memang dia tak lupa, apa pun dia tak lupa. Mengucap kalimah syahadah pun tak nak lupa. Sebab di antara rukun salat ialah tasyahud di ujung. Dan berapa kali kita syahadah? Subuh sekali, sembahyang lain semua 2 kali. Jadi 9 kali setiap hari. Selawat pun rukun. Berapa kali kita selawat setiap hari? Pun 9 kali juga. Tapi tuan-tuan tambah lagi lah. Janganlah cukup takat tu. Tambah duk sesaja. Selawat Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian la yatakallamuna, tidak mereka berkata-kata kecuali siapa yang mengizinkan untuknya Tuhan yang Maha Pengasih, yang ini untuk bercakap. Wa qala sawaba, dan dia hanya berkata yang benar saja. Kata ulama tafsir, iaitu bercakap memberi syafaat. Itu saja orang yang Allah Ta'ala bagi bercakap. Yang lain semua tak boleh cakap. Ataupun bercakap, sebagai ulama kata, bercakap menjadi saksi. Dan bila bercakap, tuan-tuan sekalian, dia akan bercakap benar. Dan Nabi-Nabi pun dia hanya boleh bercakap memberi syafaat, boleh bersuara untuk memberi syafaat kepada orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberi syafaat. Kalau tidak, dia pun tak boleh bercakap untuk memberi syafaat kalau Allah Ta'ala tak izinkan. Jadi tuan-tuan sekalian, sangat penting siapa yang Allah Ta'ala akan izinkan untuk menerima syafaat. Orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk bercakap memberi syafaat, Nabi-Nabi,
Quran, puasa pun akan beri syafaat. Kemudian orang mati syahid, syuhada, para salihin, itu orang yang Allah Ta'ala akan bagi bercakap lah untuk dia bagi syafaat pada siapa yang Allah Ta'ala izin. Yang tu tuan-tuan sekalian tak berapa penting sangat yang tu. Yang penting sekarang ni, siapa yang Allah Ta'ala izin untuk dapat syafaat. Dan kita ni masuk atau tidak? Orang yang nanti Nabi nak bercakap macam ni, nak bagi syafaat dekat kita ni, kita masuk ke tidak? Jadi tuan-tuan sekalian, mudah saja. Sebab tu dalam Islam ni tak ada yang payah. Tinggal kita nak buat ke tak buat saja. Kita nak ke tak nak saja. Ini soalan ni pernah ditanya oleh Nabi, oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang akan bahagia, yang paling gembira akan mendapat syafaatmu di akhirat? Lalu Nabi jawab, "Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbih." Iaitu orang yang ketika di dunia dulu dia mengucap la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tanya, kita duk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas insya-Allah tuan-tuan sekalian. Tak ikhlas ni orang munafik. Zaman Nabi ni orang munafik ni dia banyak ahli perniagaan. Orang Yahudi berniaga. Bila Islam menguasai Madinah, kalau dia tak masuk Islam, agama alamat dia tak lakulah. Maka dia berjumpa Rasulullah, "Saya ya Rasulullah ya Muhammad, saya pun nak masuk Islam." Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi lah hati dia tak pernah percaya Rasulullah. Bila dia luar daripada sama-sama dia sembang. Sembang semua mengkritik, menghina Nabi. Dan lebih teruk lagi, dia buat pula perancangan. Pakat pula dengan musuh. Itu orang munafik. Tapi kita ada, insya-Allah. Kita ucapkan dengan mulut kita. Macam tu mulut kita sebut, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah. Begitu hati kita pun sama juga. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, di akhirat nanti, bila Nabi nak bagi syafaat pada umat dia, kita dapat insya-Allah. Cuma lagi nak jagalah. Kita nak jaga sampai kita mati. Kemudian, zalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti kata Allah. Pasti akan berlaku. Bila tak tahu. Allah Ta'ala tak cerita, tapi pasti akan berlaku. Faman syaa, maka sesiapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbih ma'aba, nescaya dia mengambil kepada Tuhannya jalan kembali, ma'aban. Ini sebab itu tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari ni kita kena ambil jalan kembali kepada Allah. Bangun pagi-pagi, kembali pada Allah dulu, subuh. Kemudian lepas subuh tu alik buat sana sini, tuan-tuan sekalian, pergi bendang lah, lena lah, tengok televisyen lah, kot sana. Masuk zuhur pula tuan-tuan sekalian, kembali kepada Allah Ta'ala. Lepas zuhur pula, alik lagi cara kita lah, alik cara kita. Tapi masuk asar pula, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu sebagaimana kita, sebab apa kita sembahyang tuan-tuan sekalian? Sebab kita tahu akhirat. Tanyalah bila-bila masa orang sembahyang, orang bersedekah, orang bagi zakat, dia tak dapat balik atas muka dunia. Kotlah lepas bagi salam tu, selak-selak buah sejadah tu ada RM20. Tak ada tuan-tuan sekalian. Kita salat ni sebab akhirat. Kita tahu akhirat. Kita nak bertemu dengan Allah nanti. Jadi sebab tu sebagaimana kita pernah sebut sebelum ni, orang yang sembahyang kok mana pun dia akan mati lepas sembahyang. Dia akan mati lepas sembahyang. Dia mati pukul 3 petang, dia mati lepas zuhur. Dia mati pukul 10 pagi, dia mati selepas bertemu Allah Ta'ala subuh. Habis ustaz tu yang koma sampai 2-3 bulan tu, macam balik pada cerita kita cerita tadi. Dia mengambil hukum sebelum koma, dia buat apa? Allah Ta'ala akan teruskan saja. Itu ustaz dia nyanyuk sampai bertahun dia nyanyuk, tak boleh sembahyang dah. Ambil hukum sebelum nyanyuk. Sebelum nyanyuk dia macam mana? Itulah hukum dia waktu dia nyanyuk. Kalau dia waktu nyanyuk, dia waktu sebelum nyanyuk, dia jaga sembahyang subuh, dia jaga zuhur, dia jaga asar, maka hukum nyanyuk tu dibawa, dipanggil. Sama macam seolah dia buat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah Ta'ala akan sambung saja pahala. Allah Ta'ala akan suruh malaikat tulis, walaupun dia dah tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, dulu waktu dia sihat, dulu dia sembahyang, dia puasa. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita masih ada sakit baki umur kita ni. Buat tuan-tuan sekalian. Buat, berzikir lagi banyak. Kalau tuan-tuan yang masih terang mata tu, ambillah Quran baca. Dia mata pun tak nampak dah.
Ataupun huruf pun tak kenal. Dulu orang hantar hajat mengaji dulu lari. Minta maaf lah tuan-tuan, melawak ya. Tuan-tuan marah kata kat ustaz kata kat kami ya. Tok guru bukan rotan dia pun. Tibai lantai. Dia terkejut, dia lari tu, dia tak mau main. Pujuk macam mana pun tak mau pergi mengaji dah. Tak apalah tuan-tuan sekalian. Nak belajar mengaji lah pun bukan nak boleh, tak boleh dah. Nak tak kenal dah alif bata. Baca sajalah apa yang ada. Qul huwallah 3 kali sama dengan satu Quran. Qul ya 4 kali sama dengan satu Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 2 kali. Inna anzalnaka. Tak ingat. Ada satu surah tu 2 kali baca sama dengan satu Quran. Walaupun dikatakan hadisnya dhaif tapi boleh ambil iktibar daripada ini. Asalkan baca ayat Quran dan sekalian. Baca ayat kursi. Lepas sembahyang baca ayat kursi jangan tinggal. Sebab dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas sembahyang tidak menghalang dia daripada syurga melainkan kerana dia belum mati saja lagi. Kalau mati saja terus Allah Taala akan bagi syurga kepada dia. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami kata Allah kami telah memperingatkan kalian wahai orang-orang kafir yang masih kafir akan azab yang hampir. Yauma yanzurul mar'u, iaitu pada hari seseorang itu akan melihat apa yang telah diperbuatkan oleh kedua tangannya. Ini dia panggil kiasan kepada apa yang dia buat. Ya, pada hari akhirat nanti manusia akan melihat kembali apa yang telah diperbuatkan oleh dirinya. Walaupun Allah Ta'ala sebut kedua tangan, bukan tangan saja, makna itu bahasa Arab. Dibuat oleh kedua tangannya, makna apa yang diusahakan dia. Dan pada ketika itulah yaqulul kafiru, berkatalah orang kafir, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku dahulu menjadi tanah saja. Ya, tak jadi manusia. Taklah jadi macam ni. Kena hisap. Ada ulama berkata, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah seperti makhluk lain. Iaitu bila dia tengok. Sebagian ulama mufassirin, sebab dalam hadis Nabi kata, bila berada di mahsyar nanti, bila hari pengadilan, bukan saja antara sama manusia, tapi sama binatang pun akan diadili. Yang babitkan kezaliman. Nabi bagi contoh. Ada seekor kebau, dia tak ada semena-mena, dia pergi tanduk kawan dia. Ya, kawan dia yang satu lagi. Lalu Allah Ta'ala hidupkan kedua-dua mereka. Allah Ta'ala kata kepada yang kena tanduk, kamu balas. Kamu balas bagaimana dia tanduk kamu. Selepas itu Allah Ta'ala kata, kuni turaban, ataupun kuna turaban. Jadilah kamu berdua tanah untuk selama-lamanya. Jadi dihidupkan untuk diadili saja. Maka orang kafir tengok macam tu, ya Allah, kalau engkau adili kami macam tu pun tak apa dah, jadi tanah ujung. Tapi itu binatang. Manusia ni dia antara syurga atau neraka, dua tu. Jadi maka, ya Allah, tak apalah kami dah bersalah, kami tak beriman, kami kufur dengan engkau, ya Allah. Nak siksa kami, siksalah. Setimpa dengan kejahatan kami, tapi jadilah kami macam tu pun cukup dah. Mana penghujung adalah tanah. Sebagaimana kamu kata kepada setelah mengadili haiwan-haiwan dan sebagainya tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, semua makhluk Allah Ta'ala ni ada fungsi dia. Kita boleh buat ikut fungsi. Kalau tak perlu, jangan buat. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian. Kalau harimau, dia makan rusa dan sebagainya, adakah dia akan diahli di akhirat nanti? Tidak. Sebab memang makanan dia. Makanan dia. Tapi lembu dengan lembu tadi, itu bukan Allah Ta'ala jadikan dia untuk bergaduh di mereka berdua. Sebab tu jaga-jaga tuan-tuan sekalian, orang yang jenis laga ayam ke laga lembu ke, nanti Allah Ta'ala akan bangkit dengan dia sekali dengan lembu tu. Bukan lembu tu belaga sama-sama mereka sebab manusia ajak. Dua-dua ekor lembu tu akan balas dia. Sebab dia yang menyebabkan mereka berdua yang tu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya jadi kalau kita nak makan, kita sembelih. Kalau tikus ni dia rosakkan tanaman kita, tak apa tuan-tuan bunuh dia. Dia perosak. Dan Nabi sendiri pun sebut dalam satu hadis, ada 5 binatang perosak, kamu kena bunuh walaupun kamu di tanah haram. Ya, boleh. Tapi jangan tuan-tuan ambil, makan padi ni. Tuan-tuan pun ambil rejam dia. Rejam, angkat. Rejam, angkat. Rejam, angkat.
Nabi pesan kat kita, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kau belum bunuh, maka bunuh dengan sebaik-baiknya. Bunuh dengan baik. Jadi sama juga pokok-pokok tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita ni saya saja berjalan, saya saja getu pokok tu. Getu pokok ni. Jangan tuan-tuan sekalian. Mana kita ambil bila kita nak makan saja. Ataupun panjang sangat rumput, tak payahlah. Kita potong. Begitulah tuan-tuan sekalian. Di mananya kita ni dengan makhluk-makhluk yang lain ni, kita buat ikut perlu saja. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, selesai kita surah An-Naba ini. Nanti kita tengok surah yang lain. Minggu depan kita tak sambutlah secara orang panggil apa, besar-besaran Maulid Nabi, sebab masjid akan buat forum. Ni tuan-tuan ingat ni forum pada 9 hari bulan 10. Itu dah masuk Rabiul Awal. Ada 3 panel. Seorang moderator, Ustaz Hashim, yang selalu main tempat kita lah. Dia moderator. Dia pengurusi. Kemudian Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam, Ustaz Sirajuddin. Imam Besar Negeri Polis. Jawatan dia tu, Ustaz Sirajuddin ni. Dia ahli panel yang pertama. Dan juga Ustazah Asma'. Ustazah Asma'. Famous juga ahli Polis ni. Pun akan jadi ahli panel. Pakat-pakatlah kita pergi. InsyaAllah ada kenduri. Lepas maghrib, makan kenduri. Forum lepas insya'. Tapi di surau kita ni, kita akan buat juga. Hari Rabu akan masuk ni. Kita akan semayang. Tuan-tuan nak semayang apa? Yang pendek lagi lah. Semayang tasbih ni panjang sangat kot. Kita semayang. Tuan-tuan nak semayang apa? Semayang hajat. Semayang hajat. Semayang hajat kan semayang taubat? Semayang hajat, semayang taubat 2 rakaat. Itu kita tazkirah sikit. Lepas tu kita buat kenduri lah. Kita buat kenduri juga insya-Allah. Tuan-tuan nak tumbang buat kenduri boleh. Kalau kita dapat bajet banyak, kita makan kambing. Kalau bajet tak apa ada, ayam je lah kot. InsyaAllah. Panggil lagi lah tuan-tuan silang, bagi ramai sikit keluarga. Kita bawa semua sekali. Malam tu dia panggil tazkirah. Biasa saja, kita tak ada kuliah lah. Kita nak semayang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.